Didik TV KPM. Siapalah yang balut macam ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuan? Saya Encik Amzi Okey, Encik dari Amzi. M2N Bundle Enterprise. Saya ni menjalankan perniagaan pakaian kanak-kanak lah. Ya, Encik Secara online dan juga offline. Ya. Jadi saya datang ke sini, boleh ke saya jadikan syarikat ni sebagai syarikat panel untuk penghantaran semua barang-barang saya. Maklumlah sekarang pelanggan dah ada di seluruh Malaysia. Okey, menarik tu Encik Amzi, tawaran Encik Amzi, tapi saya tak boleh buat keputusan Encik Amzi. Saya kena tanya bos saya lah Encik Amzi. Saya rasa better Encik Amzi cakap sendiri. Boleh? Saya panggilkan dia. Boleh. Baik. Paulina, Ya. ada Encik Amzi ni datang. Dia nak buat kerjasama, dia nak jadikan syarikat kita ni sebagai panel untuk syarikat dia. So saya rasa mungkin puan lebih baik kot bersembang dengan Encik Amzi. Okey. Okey, silakan Encik terima Amzi. kasih. Okey, sama. Tolong kemaskan ni file saya. Baik. Saya settlekan akaun ni. Okey. Puan baik. Ya, Encik Hamzi. Ya. Okey. Terima kasih kerana memilih berminat untuk memiliki syarikat kami. Okey. Sebenarnya macam ni Encik Hamzi, untuk pengetahuan Encik Hamzi, Okey. syarikat kami ni telah beroperasi semenjak 5 tahun yang lepas. Oh, dah lama. Ya, betul, dan syarikat kami mempunyai 13 buah cawangan di seluruh Malaysia. Dan syarikat kami mempunyai pekerja lebih daripada 500 orang. Oh, lebih 500 orang pekerja. Ya, betul Encik Hamzi. Okey, kalau saya nak pilih syarikat ni untuk jadikan panel kepada perniagaan bundle saya ni, berapa bayaran yang dikenakan dan ada apa-apa jaminan ke untuk barang-barang saya ni? Okey, begini Encik Hamzi. Sekiranya Encik Hamzi berminat untuk menjadikan company kami ni sebagai Encik punya panel, Okey. pertama sekali Encik Hamzi kena buka akaun dengan syarikat kami. Okey, kemudian setiap satu penghantaran yang Encik Hamzi buat, kami kenakan cas sebanyak RM8. Okey, RM8 boleh. Dan yang menariknya, syarikat kami boleh pergi ke premis perniagaan Encik Hamzi untuk mengambil barang-barang Encik Hamzi untuk dipostkan kepada pelanggan-pelanggan itu Encik saya suka. Encik Hamzi. Okey. Dan yang paling bestnya, syarikat kami memberikan servis terbaik. Jaminan dia ialah hari ni Encik Hamzi post, esok barang ini akan dapat sampai ke tangan pelanggan Encik Hamzi. Oh, saya ingat post hari ni semalam sampai. Okey. Okey macam tu Paulina. Saya akan fikirkan, nanti saya akan bagi utusan segera. Okey, baik Encik Hamzi. Terima kasih. Sama. Didik TV KPM. Baik, anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin saya ucapkan kepada anda semua. Raya-raya juga, pelajaran jangan kita lupa. Dan dalam masa yang sama, hari ini tanggal 16 Mei 2021 merupakan sambutan Hari Guru yang mana temanya untuk tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. #terima kasih cikgu. So ambil kesempatan ucap selamat Hari Raya dekat guru-guru. Sambil-sambil itu kita ucapkan juga selamat Hari Guru dan doakan mereka walau di mana pun mereka berada. Baik, untuk hari ini kita nak belajar sama-sama subjek kita perniagaan, klasifikasi perniagaan. Guru yang akan bersama dengan kita saksikan dulu profil mereka.
Alright, itu dia guru-guru yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Kita ada Cikgu Muhammad Hamzi Ismail dan juga Cikgu Nurlina Muhammad. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Ini semua daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SMK Raja Jumaat Port Dickson, Cikgu Hamzi. Dan juga Pegawai Perkhidmatan Siswazah SMK Tinggi Kelang, Selangor, Cikgu Nurlina Muhammad. Baik, sebelum tu saya nak ucap Cikgu, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin, dan juga selamat Hari Guru Cikgu. Terima kasih. Untuk guru-guru kita pada hari ini, sambutan khusus untuk mereka semua. Baik Cikgu, dalam masa yang sama, seronok-seronok juga, raya-raya juga. Betul. Sambut Hari Guru juga, tapi dalam masa sama kita nak kena patuh SOP, budayakan norma baharu, sebab kita belum lagi menangsung macam saya dan Cikgu Hamzi serta Cikgu Nurlina. Kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka dan sekarang Cikgu kita ada gel pembasmi kuman. Baik. Sama-sama kita nak kena gunakan gel pembasmi kuman. Ataupun kalau anda di rumah, kalau tidak ada gel pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun lah untuk sama-sama kita nak membasmi kuman ataupun menjaga kebersihan. Baik, saya pula guna. Baik Cikgu, selepas kita dah gunakan gel pembasmi kuman ni yang sejuk ni kan, bolehlah kita buka pelitup muka kita Cikgu. Okey. Itu dia. Yang paling penting, kalau ada kes, kalau ada ziplock, boleh simpan dalam ziplock. Jangan buang merata-rata. Kalau tidak ada, boleh je masukkan dalam saku anda. Kan, ini yang paling penting sebab kita tak nak orang kata apa, buang merata-rata, sebab nanti secara tak langsung kotor, bukan sangat kotor tetapi menjejaskan kesihatan sebab ada bakteria. Betul. Baik Cikgu, untuk topik yang kita nak belajar hari ini, untuk pengajian perniagaan ataupun klasifikasi perniagaan, lebih khusus topiknya, yang mana mungkin Cikgu boleh cerita Cikgu, apa sebagai pengenalan awal sebenarnya dia cerita pasal apa Cikgu, apa yang kita nak belajar dalam topik dan juga subjek ini Cikgu. Okey Azhar, jadi untuk hari ini saya dan Cikgu Nurlina akan membincangkan, membawa pelajar dan juga rakan-rakan di rumah untuk mengetahui tajuk bab 1 perniagaan tingkatan 4, iaitu berkaitan tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan, iaitu kami khususkan tajuknya ialah klasifikasi perniagaan dan juga apa Cikgu Lina? Skala perniagaan. Dua yang ni. So macam tadi kalau Cikgu Nurlina, kalau disebut tadi pasal klasifikasi perniagaan dan juga skala perniagaan, macam mungkin pengenalan awal sikitlah apa yang ada dalam skala perniagaan tu Cikgu Nurlina. Okey. Kalau macam bila kita sebut skala perniagaan ni, biasanya bila sebut je skala, kemudian calon mesti akan ingat jarak. Okey, tapi betul. Untuk subjek perniagaan berbeza. Jadi jangan ke mana-mana, tunggu saya dan Cikgu Hamzi akan terangkan kepada anda semua. Itu dia, kita nak tahu apa skala yang Cikgu Nurlina sampaikan. Baik Cikgu, tapi saya tak nak belajar seorang-seorang Cikgu. Saya nak ajak rakan-rakan, kita ajak geng lah. Kita nak ajak kawan-kawan kita untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Itu dia. Assalamualaikum, apa khabar semua? Rakan-rakan kita di Google Meet yang bersama kita pada ketika ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin kepada rakan-rakan kita. Baik, ada pelajar-pelajar daripada 2 sekolah. Satu sekolah daripada SMK Raja Jumaat Port Dickson dan juga lagi satu SMK Tinggi Kelang, Selangor. So mungkin kita nak berkenal-kenalan lah dengan pelajar-pelajar kita. Kita mulakan dengan yang jauh dulu daripada Port Dickson. Kita mulakan dengan Nur Akilah. Boleh Nur Akilah perkenalkan diri anda? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akilah daripada SMK RJ. Baik, terima kasih banyak Nur Akilah. Nama pun bukan main kan, daripada SMK RJ. Okey, baik. Seterusnya Nur Adilah, silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Nur Adilah binti Muhammad Tamuzi dari Sekolah Kebangsaan Jumaat. Baik, itu dia. Terima kasih Nur Adilah. Nama seakan-akan Akilah dan juga Adilah. Baik, seterusnya daripada rakan-rakan kita daripada ini yang dekat sikitlah, daripada SMK Tinggi Kelang, Selangor. Kita mulakan dengan Muhammad Arif. Silakan Arif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Muzik daripada SMK Tinggi Kelang. Baik, terima kasih Arif. Seterusnya Tengku Muhammad Ashraf, Tengku Nasharuddin. Ini bakal mewarisi Mega Holding milik papanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf bin Tengku Nasharuddin daripada Sekolah Tinggi Kelang. Baik, terima kasih Tengku Muhammad Ashraf. Baik, seterusnya Syamil. Silakan Syamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamil Azwan bin Muhammad Azrul dari Sekolah SMK Tinggi Kelang. Baik, terima kasih Syamil. Seterusnya Zul Zarif. Silakan Zul Zarif.
Assalamualaikum dan selamat datang. Nama saya Zulzarif bin Zulkarnain dari Sekolah Menengah Tinggi Kelang. Baik, terima kasih Zul Zarif. Itu dia rakan-rakan kita. Semua dah ready cikgu nak bersama belajar untuk subjek kita perniagaan dan topik khusus kita adalah klasifikasi perniagaan. Tapi sebelum tu cikgu, tadi kita dah sebut yang mana hari ini adalah Hari Guru. Hari kita nak meraihkan guru-guru kita ni dan yang mana di Didik TV kita mendapat kiriman ucapan Hari Guru kepada guru-guru daripada pelajar seluruh negara yang mana ada dihantarkan secara fizikal dan juga secara ikat, dan kita nak tengok dulu apakah ucapan yang disampaikan oleh rakan-rakan kita secara ikat. Itu dia. Dia tulis Happy Teachers Day. Cikgu frontliner kami. #terima kasih cikgu. Itu dia, siap colourful lagi cikgu. Cantik adik kita tulis. So sentiasa hargai, hormati guru kita walau di mana dan siapa pun kita. Baik. Dan cikgu tadi cikgu dah dengar kita dah dengar berkenaan dengan cikgu Hamzi dan juga cikgu Nurlina bagi tahu berkenaan dengan sedikit sebanyak topik kita klasifikasi perniagaan. Kita nak tengok pula apa kata murid-murid kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ini. Jom kita saksikan video ini. Untuk tahun ini, saya telah mempelajari bab 1, iaitu tujuan dan pendidikan perniagaan. Bagi saya, subjek ini sangat mudah dipahami dan menyenangkan. Yang penting kita fokus dari fakta yang diberikan oleh cikgu agar dapat memudahkan kita menjawab perasaan. Saya memilih mata pelajaran ini kerana saya memang berminat untuk mencuburi bidang ini pada suatu hari nanti. Dengan bantuan dan tunjuk ajar guru yang berpengalaman, saya yakin akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Pesan cikgu, ambil subjek ini untuk skor A, bukan sekadar lulus sahaja. Itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ini, klasifikasi perniagaan. Cikgu, saya pun dah tak sabar sebenarnya. Tadi cikgu dah tease sikit, cikgu cakap nak tahu kena tunggulah kejap lagi kan skala tu, skala perniagaan. Jadi tak sabar ni debar cikgu. Tapi tak apa cikgu. Kita bagi ruang dan peluang kepada rakan-rakan kita di Google Meet dan juga mereka yang menonton di rumah untuk sediakan buku catatan, sediakan pen. Ini kita nak belajar ni, cantik ni. Nak jadi usahawan yang berjaya satu hari nanti. Maka bermula pada hari ini. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, saya tengok kat rumah tu kan semua dah ready depan TV tu, sambil-sambil ada lemang dekat tepi. Tapi tak apa, makan-makan juga kan. Sambil-sambil makan kita belajar. Baik, dan juga di Google Meet semua dah ready. Kalau dah ready, angkat double thumbs up sikit. Kita nak tengok rakan-rakan kita daripada Port Dickson dan juga Kelang. Wow, memang mantul cikgu. Semua luar biasa cikgu. Betul. Semua dah bersemangat nak belajar pada pagi ini. Baik cikgu, kita tak nak dengarkan. Saya pun nak catat juga apa yang cikgu nak sampaikan berkenaan dengan subjek kita perniagaan dan topik kita adalah klasifikasi perniagaan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Jadi untuk pagi ini saya harap pelajar bersama yang Google Meet dan juga di rumah menumpukan sepenuh perhatian kerana apa yang saya dan Cikgu Nurlina nak terangkan ini ada berkaitan juga dengan video ataupun lakonan awal yang telah ditunjukkan tadi. Okey, jadi untuk yang pertama sekali, apa yang saya nak bagi tahu tentang klasifikasi perniagaan. Klasifikasi ini kita akan tentukan melalui dua faktor, iaitu saiz dan juga sektor. Saiz dan sektor. Kalau sebut saiz kalau sebut saiz, Azhar boleh bayangkan apa saiz? Saiz pinggang cikgu. Oh, saiz pinggang. Saiz pinggang kecil ke besar? Kalau saya sedang-sedang, yang sedang-sedang saja. Kalau sedang tu sederhana. Nampak saya tanya tadi kecil ke besar? Azhar jawab pula sedang-sedang sederhana. Betul. Untuk saiz, para pelajar perlu ingat konsepnya ialah
kecil, sederhana, besar. Oh, 3 cikgu 3. Okey. Saiz kecil, sederhana, besar. Tapi untuk tentukan kecil, sederhana, besar ni bukan sebarangan lah. Bukan kita tengok-tengok je kita boleh kata oh ini kecil, Oh, okey. ini besar. Bukan macam tu. Dia ada 2 faktor yang menentukan dia kecil ke besar ataupun sederhana. Kan ya. Cikgu Nurila kan? Ya, betul. Okey, kalau Baik. nak tahu, kita tengok slide yang seterusnya. Baik. Kalau nak tentukan saiz perniagaan itu kecil, sederhana ataupun besar, Yap. kita bezakan dia melalui 2 perkara, iaitu sama ada ia penghilangan yang melibatkan barang-barang Yap. ataupun perkhidmatan. Yap. Itu perkara pertama yang pelajar perlu ingat. Beza dua ni. Yap. Jadi untuk membezakan pula antara kecil, sederhana, besar tu, apa yang perlu dilihat ialah jumlah pekerjanya Okey. dan juga jumlah jualan tahunan. Oh, itu mempengaruhi apa kita kata kecil, besar atau sederhananya. Ya, jadi Okey. kalau pelajar boleh ingat 2 perkara ini berkaitan nilai jualan tahunan dan juga jumlah pekerja, Yep. saya rasa dia tak ada masalah untuk jawab soalan peperiksaan. Itu. Bagilah soalan kertas 1 ke, Yep. soalan kertas 2 ke, dia boleh jawab. Kacang dia cikgu. Kacang. Berdasarkan apa yang dipaparkan di skrin ni, Yep. boleh pelajar boleh tengoklah kalau dalam buku teks pelajar di rumah boleh tengok muka surat 39. Yep. Nampak muka surat pun saya hafal tau. Oh, cikgu baru hafal tadi ke macam mana cikgu? Saya memang dah hafal tajuk ni. Okey. Baik, cikgu. Jadi pelajar perlu tengok nilai yang ada bagi setiap nilai jualan tahunan dan juga jumlah pekerja yang ada lah. Yep. Jadi ambil masa lah. Bukanlah kita belajar hari ni boleh terus ingat. Cara untuk ingat ni buat latih to be, soalan-soalan objektif. Yep. Kan kita akan nampak sebab soalan yang melibatkan figure ataupun nombor ni Yep. sama ada soalan ini ataupun soalan berkaitan milikan perniagaan, Yep. melibatkan berapa orang ahli. Jadi kat situ pelajar sepatutnya ambil inisiatif Yep. untuk ingat berapa jumlah tahunan bagi setiap saiz dan pekerja-pekerja yang ada. Yep. Jadi secara tak langsung dia terus dapat bezakan saiz apa. Sebab itu mungkin fakta cikgu. Betul. So perlu Fakta diberi ni dia kena buat banyak kali lah baru Ya. boleh ingat. Baik, cikgu. Okey, jadi habis untuk saiz ini saya serahkan pula untuk Cikgu Nurlina. Baik, silakan Cikgu Nurlina ataupun AKA bos saya. Silakan. Okey, seterusnya tadi Cikgu Hamzi dah terangkan Ya. klasifikasi perniagaan ada 2 kan. Okey, yang pertama saiz dan yang kedua sektor. Ya. Okey, bila sebut sektor, okey, saya nak tanyalah Ashraf. Okey. Saya nak tanya Ashraf, apa yang Ashraf faham dengan maksud sektor itu? Baik, silakan Ashraf. Sekejap Ashraf ke Azhar awak nak tanya Cuba tutup dulu. Oh. Okey. Sebenarnya macam ni. Nama penuh dia Ashraf, tapi dekat sekolah saya selalu panggil Ashraf. Oh, Jadi dah terbiasa okey. dan dia pun dah biasa dah dengan saya. Tapi tak apa, ini sebagai latihan sebab dia nak mewarisi Mega Holding Ya, ayah. betul. Cikgu sektor yang mana cikgu? Okey, Ashraf, cikgu nak tanya, apa yang Ashraf faham dalam istilah bahasa sektor? Maksud sektor tu apa dalam istilah bahasa? Dia ada enjin ke? Ha. apa yang Ashraf faham dalam istilah bahasa sektor tu apa Sektor dalam tu. istilah bahasa? Dari sila sektor ialah dari segi bentuk kegunaan dia lah. Macam Bentuk guna. Saya nak tolong Ashraf cikgu, boleh tak cikgu? Boleh, silakan. Tak apa Ashraf. Kita backup. Nanti saya nak minta kerja kat tempat awak tau. Okey, sektor ni tapi tak tahulah salah ke betul. Kalau salah cikgu betulkan saya lah. Sektor ni macam bidang ataupun bidang lah kot. Ya, betul. Betul tak? Dari dalam istilah bahasa, sektor bermaksud bidang Ya. ataupun bahagian. Jadi keyword dia bila kita nak ingat, bila kita tengok je sektor, kita dah ingat dah bidang ataupun bahagian. Dan sektor ini terbahagi kepada 3. Okey. Apa dia? Sektor utama, Yap. sektor kedua dan Sektor ketiga. sektor ketiga. betul. Okey, kita tengok satu persatu. Baik. Sektor utama ni biasanya dikenali sebagai sektor premier. Okey. Sektor premier dalam istilahnya yang lain. Dan sektor utama ni pula dia sebenarnya mengekstrak, aktiviti dia adalah mengekstrak bahan semula jadi sama ada daripada hasil bumi, hasil lautan Ya. dalam aktiviti sektor utama ini. Kalau pelajar tak ingat ekstrak tu pun boleh kata mengeluarkan sumber Okey. semula jadi tu. Ya, betul. So kalau macam Ashraf cikgu sebab ayah dia buat pelombongan. Okey. Kan, so yang dia nak wariskan syarikat ayah dia ni buat pelombongan. So dikira sektor utama lah cikgu. Ya, betul. Okey, baik cikgu.
Teruskan cikgu. Okey, dalam sektor utama ni ada 4 aktiviti dia. Ya. Okey, yang pertama perlombongan, yang kedua pertanian, yang ketiga pembalakan, Ya. seperti yang tadi itulah. Yang akan diwarisi oleh Ashraf tadi tu. Okey. Okey, dan yang keempat adalah perikanan. Okey, baik itu dia. Okey. So ini antara sektor utama cikgu ah. Ya, betul. 4 ni. Baik cikgu. Silakan cikgu. Okey, seterusnya kita pergi pula ke sektor kedua. Yap. Okey, apa itu sektor kedua? Dalam bahasa yang lainnya ataupun yang penggunaan yang lainnya adalah dikenali juga sebagai sektor sekunder. Ya. Sektor sekunder itu Betul. Pelajar boleh gunakan dua istilah tu lah. Dua Kalau istilah. dia tak boleh ingat kedua, dia gunalah sekunda. Kalau dia tak ingat sekunda, gunalah kedua. Itu yang paling senang sekali lah. Kedua-duanya boleh cikgu. Boleh. Sebab Ya, kadang ada diterima. takut orang yang confuse cikgu. Bila keluar, mungkin ada keluar soalan, Ya. dia tulis sekunda. Ataupun So pelajar dah, apa sekunda kan? Rupanya kedua dengan sekunda ni adalah perkataan yang sama. Sama. Baik cikgu. Okey, Arif, mungkin Arif boleh bantu cikgu tak Arif? Baik Arif. Silakan Arif. Okey, sektor kedua ni apa dia sebenarnya Arif? Pembekal. Membekal apa Arif? Katanya pembekal cikgu. Pembekal. Dibekal apa tu? Maknanya kita sampai ke luar, kita akan memberikan pembekal untuk hantar untuk ke sektor ketiga. Oh, okey. Betul tak cikgu jawapannya? Cikgu Katanya Hamzi daripada... macam mana Cikgu Hamzi? Dia kata barang tu dia nak buat and then dia hantar kepada sektor ketiga. Jadi kalau daripada sektor utama, dia kata hantar kepada sektor kedua sebagai pembekal. So kepada sektor kedua akan membekalkan kepada sektor ketiga. Jadi dia tak terangkan dengan detail lah dia hantar tu buat apa. Ya. Kalau dia kata ambil daripada sektor pertama kepada sektor kedua dan dia proses untuk jadikan barang tu siap ataupun separuh siap. Okey. Itu dia sebut macam tu baru betul itu sektor kedua. Okey. So kalau jawapan tadi kira kurang tepat lah kot. Kalau kita tanda kurang jelas lah. Kurang jelas. So kena pakai kanta tu nak bagi jelas balik tu. Baik, tapi apapun tahniah Arif kerana kena berjaya ataupun berani untuk menjawab. Ya. Baik. Ya, betul. Tapi jawapannya tadi seperti yang Cikgu Hamzi sebut tadi lah. Ya, betul. Baik, cikgu. Jawapannya seperti yang Cikgu Hamzi terangkan tadi. Okey, dalam sektor kedua ini Yap. ada 4 aktiviti. Okey. Okey, yang pertama kalau kita tengok di sini ialah pembuatan, Yap. kemudian kejuruteraan, pembekalan tenaga dan juga pembinaan. Okey, apa itu pembuatan dan penghilangan? Okey. Pembuatan dan penghilangan ni adalah menghasilkan barang. Contoh perabot cikgu? Betul tak? Ya, betul. Ya, betul. Okey. Ya. Boleh ambil perniagaan. Itulah cikgu. Dulu time belajar tak nak ambil cikgu. Aduh. Rasa Okey. tak pelik tu kalau kata dulu tak ambil sebab perniagaan ni kita baru lagi. Subjek ni baru 2017 form 4, SPM 2018. Itu maksud saya cikgu. Lepas tu saya cari tak jumpa cikgu. okey. Cover boleh kat situ kan. Alright. Okey, Cikgu Lina Baik terus. cikgu. Okey, yang kedua adalah kejuruteraan. Yap. Dan yang ketiga pembekalan tenaga. Apa itu pembekalan tenaga? Yep. Pembekalan tenaga ni adalah aktiviti membekalkan tenaga. I see. Sama ada daripada sumber air, sumber elektrik dan satu lagi Cikgu Hamzi? Satu lagi saya tak pasti lah. Sumber air, sumber elektrik dan juga Sumber apa tu? sumber apa tu? Siapa nak jawab Belajar lagi? ada. Mungkin Akilah kot sebab cikgu belum dengar lagi suara Akilah. Ada tu dalam Sebab buku teks tu. memang tadi Akilah bisik dekat Adila. Dia cakap memang dia orang nak buat bisnes sama-sama tentang tenaga ni cikgu. Okey. Saya rasa dia orang mesti tahunya. Okey Akilah, apakah jawapannya? Untuk pembekalan tenaga ni. Selain daripada yang disebut oleh cikgu tadi lah. Selain daripada air. Elektrik. Elektrik. Apakah jawapannya Akilah? Kena unmute mic tu Akilah. Kalau Akilah tak unmute. Yap. Mesin. Mesin cikgu. mesin kurang tepat. Pembekalan. Mesin apa tu? Pembekalan tenaga. Bekalan tenaga. Okey, mungkin Adila nak tolong. Sebab tadi diorang plan sama-sama cikgu. Ada dalam buku teks tu. Ya, dalam buku teks ada, tadi muka surat cikgu dah beritahu dah tadi. Gas, cikgu. Ya. Pembekalan gas. Pembekalan gas. Pembekalan gas.
Kan saya cakap betul. No plan tadi tu. Baik cikgu. Silakan cikgu. Okey, contohnya seperti Tenaga Nasional. Tenaga Nasional kita punya bekalan elektrik kita. Okey, dan seterusnya yang keempat adalah pembinaan. Pembinaan ni adalah aktiviti pembinaan pemasangan. Mungkin buat-buat bangunan. Ya, betul. Baik cikgu. Buatan bangunan, okey, jambatan dan sebagainya lah. Okey, itu untuk sektor yang kedua. Yang kedua. Baik cikgu, untuk sektor kedua dan sektor sekunder ni kita dah belajar cikgu. Keempat-empat pembinaan tadi orang kata apa, bila sebut pasal pembinaan dia mesti kena ada landscape, kena ada ni apa semualah kan. Biasa orang buat tu. Baik. So sekarang ni cikgu, sementara kita nak hadamkan untuk kedua-dua sektor ni, sektor utama dan juga sektor kedua, sebelum kita nak masuk sektor yang ketiga, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah belajar bersama dengan cikgu kita untuk sektor cikgu, yang mana kita belajar sektor utama dan juga sektor sekunder ataupun sektor kedua. So hari raya yang kita hari ini ni 16 hari bulan ni dan juga hari guru, so sambil-sambil makan kuih raya tu sambil-sambil kita belajar sama-sama cikgu. Dan kita nak masuk sektor yang ketiga cikgu. Ya, betul. Baik cikgu, silakan cikgu. Okey, seterusnya adalah sektor ketiga. Apa itu sektor ketiga? Sektor ketiga ni adalah berkaitan dengan perkhidmatan. Sekarang ni kita dah sektor ni adalah sektor popular di zaman sekarang ni. Okey, senang sektor ketiga ni terdiri daripada perkhidmatan awam, swasta ataupun sukarela kebajikan. Contoh yang paling senang sebenarnya adalah contoh cikgu. Cikgu sekarang ni adalah kategori sektor ketiga lah. Perkhidmatan awam. Baik. Dan Azhar juga merupakan tergolong dalam sektor ketiga ini. So kita samalah cikgu. Ya, kita sama. Cuma yang membezakan dia adalah sama ada awam, swasta ataupun sukarela. Jadi rasanya Azhar di mana? Saya rasa cikgu saya di perkhidmatan swasta cikgu. Okey, betul. Betul tak cikgu? Saya ingatkan Azhar sukarela berdiri di sini. Memang saya suka dalam masa sama je lah. So saya ambil dua lah cikgu. Swasta dan sukarela cikgu. Swasta lah sebenarnya. Swasta. Ya, betul. Baik. Okey cikgu, silakan cikgu. Okey. Jadi seterusnya habis dah kita tajuk saiz dan sektor ni, klasifikasi, dan dia berhubung kait pula dengan skala. Okay, untuk tajuk berikutnya skala. Skala ni berkaitan luas mana perniagaan tu boleh berkembang ya. Jadi ada juga pelajar yang bila ditanya skala dia kata skala kecil, skala besar. Tapi kena ingat baliklah, skala kecil besar tu saiz. Tapi bila kita cerita tentang skala berkaitan luas mana perniagaan tu boleh berkembang, sama ada di sini saja ke, makin besar tempatnya ke, ataupun semakin besar. Jadi untuk skala kita pecahkan kepada dua, iaitu domestik dan juga antarabangsa. Domestik dan antarabangsa. Domestik ni senanglah. Macam kita biasa pergi airport, kita nampak tulis penerbangan domestik. Itu Azhar faham apa? Itu maksudnya dalam negara cikgu. Betul. Kan pelajar dia tak biasa dengan istilah domestik tu. Tapi kalau tanya pernah pergi airport, pernah pergi lapangan terbang. Saya biasa naik penerbangan domestik je kok. Dia siap sebut lagi. Tapi bila tanya domestik tu apa, dia tak pasti. Sedangkan domestik tu ialah perniagaan yang dijalankan dalam sesebuah negara. Jadi dalam sesebuah negara tu dia pecahkan pula kepada tiga. Iaitu daripada yang kecil, tempatan, negeri, kebangsaan. So maksudnya di bawah apa nama kita panggil skala perniagaan domestik ni ada tiga pula pecahan. Tiga pecahan sebab kita kena tentukan sikit-sikitlah berapa pecahan dia punya skala tu. Jadi kalau sebut skala tempatan tempatan tu kadang pelajar tak pasti apa. Tapi kalau saya tanya Azhar pihak berkuasa tempatan, tahu siapa? Pihak berkuasa tempatan adalah
macam majlis daerah. Pandai. Semua nampak. Sebut daerah tu pun dah betul. Sebab betul, cikgu? tempatan tu ialah menceritakan tentang perniagaan dalam daerah tu je. Oh, okey. Jadi apabila perniagaan tu dijalankan hanya dalam daerah, contoh dekat daerah dia buat meniaga goreng pisang kat Port Dickson, jadi itu skalanya skala tempatan. Okey. Jadi untuk pelajar ingat berkaitan dalam daerah tu sajalah. Jika rasa perniagaan goreng pisang dia tu dah semakin maju, mungkin dia nak lebarkan ke daerah lain, mungkin nak ke Seremban, Tampin dan sebagainya. Jadi dia dah hampir seluruh negeri tu. Melibatkan daerah-daerah lain. Dia akan besarkan skala tu menjadi skala negeri. Asalkan dalam negeri itu juga dia akan jadi skala negeri. Dan apabila perniagaan tu semakin berkembang, dia nak luaskan lagi cawangannya, dia akan pergi ke negeri lain. Mungkin nak jual goreng pisang tu berjenama apa? Goreng pisang Hamzi. Lama memang tak popular betul jenama tu. Goreng pisang cheese. Goreng pisang cheese. Sedap betul. Sedap betul by Cikgu Hamzi. Jadi nak lebarkan ke negeri-negeri lain, maka skala tu akan jadi semakin besar, iaitu skala kebangsaan. Macam pelajar dia main bola wakil sekolah, wakil negeri, dia tahu benda tu. Macam kita kata, bila dia wakil negeri, dia pergi pertandingan peringkat seterusnya, dia kata dia lawan Melaka, lawan KL, mewakili negeri. Mewakili negeri, pergi ke peringkat apa tu? Kebangsaan. Peringkat kebangsaan. Tahu awak main bola sampai kebangsaan, tapi skala kebangsaan awak tak tahu. Ya, contoh macam Syamil cikgu, dia ada cakap juga, katanya dia ada buat jual papadom, dia supply satu Malaysia. Maksudnya itu kebangsaan lah. Betul, itu skala kebangsaan. Jadi habislah skala untuk skala domestik tu. Kalau skala antarabangsa saya terangkan, kesian pula Cikgu Lina berdiri sini. Saya bagi skala antarabangsa. Berkenaan dengan skala antarabangsa ni Cikgu Lina. Okey, macam Cikgu Hamzi bagi tahu tadi, bila pergi dekat airport dah nampak dah domestik antarabangsa. Okey, pelajar kita dia tahu saya domestik, saya antarabangsa. Tapi bila keluar dekat perniagaan, dia jadi blur sekejap. Dia jadi panik sekejap. Sebenarnya awak tak payah pening-pening. Kita punya perniagaan, subjek perniagaan ni adalah subjek yang paling mudah. Paling mudah kenapa? Sebab sebenarnya kita dah apply pun dalam kehidupan seharian kita. Cuma pelajar kita tak sedar sahaja. Kan Cikgu Hamzi? Betul. Okey. So bila saya buat antarabangsa, dia melibatkan luar daripada Malaysia. Kemudian macam biasanya student saya dia akan jawab macam ni, internasional cikgu. Internasional. Antarabangsa luar Malaysia. Dia high school Bukan kaleng-kaleng. Okey. Jadi antarabangsa ni dia pecahkan lagi kepada dua. Yang pertama zone dan yang kedua adalah global. Okey, apa itu zone? Zone tu zone global, tanya Ashraf. Okey, Ashraf. Zone dengan global mana besar? Global lagi besar. Okey. Saja saya takut dia orang nanti tertidur. Kita kejutkan sikit. Cikgu Ashraf, saya nampak cikgu dia sign tulis benda tadi cikgu. Ya Allah, saya tak perasan. Ini bakal usahawan yang berjaya cikgu. Alhamdulillah, amin. Okey, Cikgu Lina teruskan. Baik. Okey, seterusnya tadi kan Ashraf dah bagi tahu antara zone dengan global. Global ni yang paling besar. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya dulu, apa sebenarnya perniagaan antarabangsa ni? Perniagaan antarabangsa ni apa yang dia lakukan? Aktiviti apa yang dia lakukan? Yang menyebabkan kata perniagaan adalah perniagaan antarabangsa. Yang menyebabkan sampai dia tergolong dalam kategori antarabangsa. Baik, siapa yang nak jawab? Tadi saya nampak Zul cikgu. Zul macam kenyik-kenyik mata. Bagi saya pula. Okey, Zul. Dia minta lah tu. Dia minta lah tu. Kita faham. Baik. Zul, macam mana Zul? Apa yang dimaksudkan ataupun bagaimana boleh dikatakan sebagai perniagaan antarabangsa? Sesebuah perniagaan itu dikategorikan sebagai perniagaan antarabangsa. Silakan Zul. Maksudnya dia macam beli barang Zul, mungkin kena dekatkan mic sikit dekat mulut Zul. Dengar. Okey, baik. Maksudnya dia macam beli barang daripada luar negara. Dia beli barang? Beli barang ataupun pengantaran. Beli barang dari luar negara ataupun hantar ke luar negara. Betul tak itu maksud Zul? Ya. Adakah betul dan tepat cikgu jawapannya? Memandangkan sekolah saya ni semuanya sekolah lelaki. Saya dah lama tak dengar suara perempuan. Ya ke? Cikgu tak cakap pada tadi saya panggil dah cikgu. Cikgu nak Akilah ke Adilah cikgu? Saya nak Akilah. Akilah. Silakan Akilah. Akilah. Dia melibatkan kegiatan import, ekspor dan interport. 3 dia bagi. Ya, betul. Import, ekspor dan interport.
Ya, terima kasih Akilah ya. Akilah. Okey, terima kasih Akilah. Sebenarnya jawapan Zul tadi pun betul juga. Tak salah kan Cikgu Hamzi? Ya, tak betul. salah. Cuma Akilah menggunakan terms yang ada di dalam buku Ya, teks. itu bezanya pelajar yang kita bawa dalam belajar perniagaan ni supaya apa yang dijawab tu, apa yang ditulis tu mengikut term yang kita dah ajar dalam buku teks tu lah. Ya, Sebab kalau ikut belajar normal macam saya tanya aku, Azhar, minta maaf sebab nampak Sedih, macam Bu. Syaruhan, saya macam nak terpanggil lah. Baik je kalau macam tu. Saya rasa berbunga balik hati. Okay. So jadi macam bila kita tanya secara umumnya perniagaan ni memang siapa-siapa boleh jawab lah. Ya. Tapi bezanya pelajar yang dah belajar ni dia akan jawab ikut term yang sebenarnya lah. Kan Cikgu Lina kan? Ya, betul. Okey, Jawapan baik. yang paling baik adalah mengikut terma di dalam buku teks itu. Ya, Itu dapat itu dia. memberikan mereka markah penuh tanpa penalti kan Cikgu Hamzi? Ya, betul. Tanpa penalti. Tahniah kita ucapkan kepada Akilah. Baik, Cikgu. Okay. Okey, jadi perniagaan antarabangsa seperti yang Akilah tadi dan Zul bagi tahu, Yap. dia melibatkan import, ekspor dan interport. Yap. Dan cikgu yakin kamu sebenarnya tahu apa itu import, apa itu ekspor dan apa itu interport. Interport. Biasa Betul. kan kamu akan cakap, nak beli kereta import, basikal import, nak ekspor basikal lah. Jadi kamu pun dah faham. Yap. Okey, ini dia skala perniagaan. So jadi bila sebut je skala, kamu kena faham, kamu kena tahu sejauh mana, sebesar mana perniagaan itu boleh pergi. Ya. Bukannya bila sebut skala, apa tadi yang Cikgu Hamzi cakap? Dia sebut skala kecil, Jarak. skala besar. Tapi cikgu, contoh macam bila sebut zone dan global. Global ni adakah bermaksud dihantar seluruh dunia? Dan zone ni adakah dikatakan dihantar di sebahagian-sebahagian negara ke? Macam mana cikgu? Awak tanya ke awak bagi jawapan sebenarnya ni? Saya tanya cikgu dan adakah betul jawapan saya tadi? Cara awak tanya tu Yap. bagi jawapan sebenarnya. Oh, ya. Tu jawapan yang kita nak sebenarnya. Okey. Manakala kalau untuk skala global ni, dia perniagaan tu hampir seluruh negara di seluruh dunia ni yang Okey. terlibat. Yap. Contoh macam kereta-kereta import yang mewah tu, Yap. yang biasa kita tengok, memang ada di seluruh dunia. Manakala zone ialah mungkin kawasan benua tertentu Yap. ataupun negara-negara tertentu saja. Sebahagian sahaja. Okey, contoh kalau yang macam kita dah kenal pasti. Ashraf cikgu kan dia buat tadi pelombongan tadi kan. Ya, So betul. dia ekspor keluar dan saya dengar kata dia pergi Brazil, dia pergi India, pergi China. So 3 negara. So Okey. kalau itu dikira sebagai zone lah. Ya, betul. Ya, betul. Okey. Tepat sekali. Baik, itu dia. Terima kasih cikgu. Okey, kita Okey. teruskan cikgu. Okey. Okey, seterusnya saya rasa habislah tu berkaitan Skala perniagaan. klasifikasi dan skala perniagaan. Jadi sekarang kita nak try uji balik Baik. pelajar sebab tadi pelajar dah tengok lakonan awal telenovela awal tadi tu. Okey. Okey, yang Yap. ada Kerani tu. Handsome cikgu Kerani Kerani tu yang kan. handsome tu. Terima kasih, cikgu. Dan yang orang datang tu pun boleh tahan juga. Okey, not bad lah, cikgu. Not bad lah. Wah, Jadi wah, kita wah. kita Wah, kita lupa pula masing-masing. majikan tu. Ya, majikan tu cikgu, betul. Itu bos saya cikgu kau tak nak potong gaji. Okey, Ya. berdasarkan paparan ini. Baik cikgu. Okey. Okey, sekejap cikgu. Sebelum kita bagi soalan kepada pelajar-pelajar kita cikgu, apa kata cikgu kita bagi peluang dan ruang untuk pelajar-pelajar di Google Meet dan juga mereka berada di rumah untuk absorb dulu dan cek balik cepat-cepat. Cek dulu. Sebelum kita nak lontarkan soalan kepada mereka, nak tengok adakah mereka faham ataupun tidak. Alright, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, tadi kita dah belajar cikgu berkenaan dengan perniagaan. Lebih khusus lagi adalah klasifikasi perniagaan. Kena faham skalanya besar mana kan. Bukan Nampak kata tu skalanya besar mana? bukan kata jarak.
Skalanya besar lah, betul tak? Maksudnya luas mana perniagaan. luasnya maksud saya. Itu maksud saya. Okey. Terima kasih cikgu betulkan saya. Sebab itulah kita perlukan guru kan, nampak kaunter balik macam tu. Sempena dengan Hari Guru ni 16 Mei cikgu. Alright, so 16 Mei ni sambil-sambil tu sebelum kita teruskan lagi pembelajaran kita, saya nak bacakan dulu kad yang dihantarkan secara fizikal cikgu. Ini pelajar yang hantar kepada kita. Dia tulis, terima kasih cikgu, create by Mio Khalis Nazhan bin Asrul Faizal daripada Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak 2. Bukan setakat kat sini je, buka dalam ZAS, itu dia. Ada lagi dia tulis, waktu malam melihat bulan, mendengar pungguk berlagu merdu. Selamat Hari Guru kita ucapkan kerana jasa menaburkan ilmu. Itu dia, selamat Hari Guru daripada rakan kita. Baik, terima kasih banyak yang hantarkan kepada kita Mio Khalis Nazhan. Dan kita nak sambung cikgu. Rakan-rakan saya di Google Meet semua ready Semua masih ons ke tak ons? Kalau ons angkat double thumbs up. Itu dia, semua masih ons cikgu. Baik cikgu, kita nak teruskan. Tadi cikgu cakap ada soalan untuk pelajar-pelajar kita. Silakan cikgu. Okey, berdasarkan situasi lakonan di awal sesi kita tadi, banyak sebenarnya poin-poin yang telah dicakapkan ataupun dibincangkanlah dalam lakonan tu. Jadi sekarang berdasarkan apa yang saya Cikgu Nurlina dah terangkan tajuk ini, kita nak tanya kepada pelajar lah yang ada bersama kita pada pagi ini. Okey, jadi bagaimanakah anda boleh mengaitkan situasi lakonan tadi itu dengan pemilikan perniagaan, klasifikasi dan juga skala perniagaan. Kat situ tu ada banyak soalan tu. Jadi saya tanya dulu, antara 6 orang ni, siapa yang volunteer nak jawab dulu berkaitan pemilikan perniagaan? Baik. Siapa yang nak jawab, boleh angkat tangan. Dan juga unmute mic anda. Cik Nurlina panggil seorang. Nampaknya semua macam kaku cikgu. Saya teringat yang viral juga video bila dia buat keras macam stuck. Okey, baik. Kalau kita pilihlah cikgu. Okey, pelajar pertama, siapa yang nak jawab? Saya sebenarnya saya nak open dulu, saya nak tengok siapa yang berani untuk agak-agaknya perniagaan apa, pemilikan apa yang syarikat kurier tadi tu. Okey. Antara pelajar lelaki dan wanita, siapa dulukah yang nak menjawab? Siapa dulu? Okey. Arif ke? Arif lah. Okey, Arif. Okey, Arif dia steady. Dia saja bagi can kawan-kawan dulu tadi cikgu. Dia tengok, dia perhatikan dulu. Yang Arif. Yang Arif, silakan yang Arif. Kena unmute mic Arif. Kalau Arif tak unmute mic memang tak dengar Arif. Yang saya faham daripada lakonan tadi, dia adalah sebuah perniagaan milikan tunggal yang menawarkan perkhidmatan kurier. Okey. Katanya pemilikan tunggal cikgu. Betul kan, nampakkan nama tu mungkin sebab kita nampak syarikat kurier, mungkin Cikgu Nurlina tadi kan, Puan Nurlina tadi tu berkaitan milikan tunggal lah. Milikan tunggal dan menawarkan perkhidmatan kurier. So betul ke cikgu? Betul jawapan Arif tu. Betul. Tanya berapa markah nak bagi ke Arif cikgu? Markah tu kita letak dalam ampau nantilah. Mungkin kita boleh announce cikgu. Hari ini sempena Hari Guru dan juga Hari Raya, kita bagi 10 pulut lemang. Boleh. Okey, 10 pulut lemang. 10 pulut lemang. Okey, jadi yang pertama berkaitan pemilikan perniagaan. Okey, yang kedua kita tengok klasifikasi. Klasifikasi perniagaan. Klasifikasi kali korang ada 2 lah. Sama ada saiz atau sektor. Jadi tak kiralah mana-mana yang boleh jawab dulu. Sebab semua akan jawab ni. Baik jawab dulu sebelum ditanya. Itu dia. Yang kedua, siapa yang nak jawab? Yang kedua. Apa klasifikasi perniagaan Zul. kurier tadi? Zul cakap. Zul kena dekatkan mic dekat mulut Zul. Baik, silakan Zul. Apabila kita tahu perniagaan berkaitan perkhidmatan, memang tak ada jawapan, memang tak ada jawapan lain melainkan sektor ketiga. Sektor ketiga. Nampak jawapan tu meyakinkan. Confident je go. Memang tidak ada yang lain. Dia sebut tu tak ada yang lain sebab sebut je perkhidmatan terus sektor ketiga. Jadi sama enggak pelajar di rumah pun bila sebut saja berkaitan perkhidmatan atau sekarang biasa kita dengar e-hailing kan. Itu semua berkaitan perkhidmatan sektor ketiga. Sektor ketiga. Itu boleh bagi 10 poin lemang tu. 10 poin lemang. Ataupun macam cikgu cakap e-hailing tadi kan, kalau nak order adik tolong order
kocau jap dekat e-hailing ni. Oh, ini sektor ketiga mak dah tahu. Boleh cikgu Nampak budak perniagaan tu. Itu dia. Yes. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Okey, lagi klasifikasi perniagaan. Satu dah sebut tentang sektor. Ya. Jadi saiz pula macam mana? Skala perniagaannya. Saiz. Saiz cikgu. Saiz dulu. Oh, saiz dulu. Klasifikasi kan ada Baik. dua. Okey. Klasifikasi untuk saiz perniagaan. Siapa nak jawab? Yang ketiga, siapa yang nak jawab? Ada angkat banyak tangan tu. Akhirnya nak kena dengar suara Adila. cikgu juga ya, Adila. Silakan Adila. Mic. Kena dekat sikit dengan mic Adila. Perniagaan ini bersaiz besar. Bersaiz besar cikgu. Kalau tadi ada kenapa dia cakap saya besar? Kenapa besar Adila? Nanti takut dia jawab tak kecil cikgu. Sebab dia ada lebih 500 orang pekerja. Lebih 500 orang pekerja. Kan tadi Puan Nolina cakap tu pekerja yang dia ada tu lebih 500 orang. Yep. Jadi kalau macam soalan kertas 2, pelajar jawab saiz besar, dia dapat 1 markah. Kemudian dia ulang balik apa yang berlaku dalam situasi itu, iaitu pekerjanya lebih 500 orang. Dia dapat markah yang kedua. Okey, so perlu ulang balik apa yang berlaku dalam dinyatakan situasi ataupun lakonan. Tapi dalam soalan peperiksaan tak adalah orang berlakon. Ya, mungkin penyataan lah Yes, kan. betul. Alright, baik itu dia tahniah Adila, so kita bagi lemang juga lah kan. Betul, cikgu? bagi lemang juga. 10 lemang untuk Adila. Baik, seterusnya cikgu baru kita masuk skala. Ya, sekarang. Baru kita masuk skala perniagaan. Baik, siapa yang nak jawab untuk skala perniagaan ni? Silakan. Saya cikgu. Itu the gentleman cikgu. Tengku Ashraf cikgu. Silakan Ashraf. Tengku kan? Dari sudut skala, ia merupakan skala domestik. Lebih tepat lagi, skala kebangsaan. Okey. Betul Cikgu Lina? Ya, betul. Betul. Okey, tahniah Ashraf. Awak memang dahsyat lah. Pun 2 Ashraf. markah tu. Disebut skala domestik, and then dia terangkan lagi iaitu skala kebangsaan. Oh, 2 juga Nak dapat markah ketiga lagi sebab tadi Puan Nolina kata ada 13 cawangan di seluruh Malaysia. Wah, itu lebih menguatkan lagi. Itu baru boleh dapat dodol dengan lemang sekali. Ada package dodol. Aduh, sedap je cikgu. Baik cikgu. So Ashraf kita bagi 10 lemang dululah. Ya, bagi tu dulu. Okey, baik. Seterusnya cikgu. Seterusnya kita tengok soalan berikutnya. Apa hubung kaitnya pula? Cikgu Nolina, silakan. Soalan yang seterusnya, adakah sesebuah perniagaan itu perlu bersaiz besar untuk ia menjadi perniagaan berskala global? Okey. Wah, cantik nampak lah soalan ni. kan? Adakah cukup bersaiz yang lebih 500 orang tadi sahaja boleh pergi ke skala global ataupun hanya bersaiz kecil pun boleh pergi global? Ya, betul. Ya, sebab apa Ashraf? Akmal, Ashraf saya keliru lah. Okey. Azhar kan? Yep. Sebab tajuk ni selain daripada kita belajar yang klasifikasi dan skala ni, topik terakhirnya ialah hubung kait antara pemilikan perniagaan, saiz, skala dan sektor ni. Jadi pelajar perlu pandailah untuk mengaitkan. Sebenarnya kita boleh combinekan jawapan di akhir tu nanti. Tapi sekarang kita tanya satu-satulah. Baik, jom kita nak tengok siapakah yang nak jawab untuk soalan yang kedua berkenaan dengan perniagaan berskala global ni. Silakan. Nampaknya cikgu Syamil cikgu. Akhirnya Syamil. Tak semestinya cikgu. Sebab perniagaan sebenarnya perniagaan saiz kecil pun boleh menjalankan perniagaan secara skala antarabangsa sama ada global ataupun zon. Baik. Okey, jawapan Syamil tu betul, tapi cikgu nak tanya yang lain pula lah. Cikgu nak tanya yang perempuan. Okey, baik. Sebab cikgu dah lama ni tak dengar suara perempuan. Okey, volunteer Akila ke Adila yang nak jawab? Oh, tinggal Akilah lah boleh jawab. Akilah lah cikgu. Oh, Adila dah jawab okey. tadi cikgu. Kita bagi jadi Akilah apa yang jawab tadi siapa? Yang jawab tadi Syamil. 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 Syamil cakap tadi boleh lah. Boleh maksudnya. lah. Jadi kenapa agaknya Syamil kata boleh? Ataupun mungkin Adila tidak bersetuju dengan Syamil? Akilah. Maksud saya Akilah lah. Akilah. Okey, kawal kepada Adila. Baik. Mungkin Akilah tidak bersetuju dengan Syamil pun boleh juga nyatakan pandangan. Silakan Akilah. Zaman sekarang dah moden, so tak kisahlah sekarang. Akilah kena dekatkan mic sikit dekat mulut. Zaman sekarang je dah moden, so banyak kita boleh guna internet untuk memperluaskan perniagaan.
Okey, sebab zaman dah maju cikgu, semua di hujung jari. So boleh gunakan media sosial, internet dan sebagainya. So ada macam mana cikgu? Maksudnya Akilah mengukuhkan lagi jawapan Syamil tadi kalau tak silap saya. Ya, betul. Di zaman sekarang ni semua maklumat ataupun semua perniagaan semuanya di hujung jari. Tambah-tambah lagi dengan new norm. Betul cikgu. Jadi semua kita buat secara online. Jadi menggunakan internet. Yang penting data anda full. Itu dia. Nak meniaga tak ada data pula cikgu. Aduh kan. Okey. Dan bukan setakat data je. Coverage pun kena mantap juga. Mantap juga. Baik, so maksudnya betul cikgu? Betul. Ya, betul. Maksudnya kalau kita kata perniagaan yang bersaiz kecil juga sebenarnya berpotensi untuk meluaskan empire perniagaannya ke skala global. Maksudnya di seluruh skala antarabangsa. Okey. Kan sekarang kan dah banyak kan platform. So jadi mereka boleh menggunakan platform yang sedia ada ni macam FB, IG semua untuk semua platform sosial. Itu dia. Baik. Rasanya cikgu kita dah akan untuk soalan ni dah habis cikgu. Ada soalan lagi ke? Kalau ikutkan dah habis kan. Okay, tapi kalau nak saya tanya boleh tanya. Wah, cikgu boleh tanya cikgu. Wah, okey. Baik. Tapi cikgu sebelum tu cikgu kita buka lah peluang. Sebelum cikgu tanya saya nampak muka semua dah macam alamak cikgu nak tanya lagi ke kan. Saya bagi peluang kepada rakan-rakan kita di Google Meet. Mungkin ada soalan-soalan yang nak diajukan kepada Cikgu Hamzi dan juga Cikgu Lina. Silakan. Ada tak siapa-siapa yang nak tanya soalan? Kalau ada boleh unmute mic anda, boleh angkat tangan dan terus ajukan soalan anda. Okey? Kalau tak ada dia faham tu. Okey, saya nampak Ashraf tu macam ya, betul. Ashraf dia macam ada soalan tapi dia macam biar kawan-kawan kan. Ashraf dia dah start masuk gear 1 tu. Dia nak tanya soalan. Nak tanya tak tanya kan. Baik Ashraf ada soalan ke Ashraf? Silakan Ashraf. Tak ada cikgu. Nasib baik dia cakap tak ada. Saya takut dia cakap nanti bila nak habis soalan itu lagi sudah tak ada jawapan. Baik rakan-rakan yang lain? Tak ada Semua memahami apa yang cikgu sampaikan pada pagi ini. Cikgu, mungkin kita dah pun sampai ke penghujung rancangan untuk teras Didik TV KPM kita pada pagi ini. Apa yang boleh cikgu rumuskan dan juga mungkin kata-kata akhir cikgu untuk pelajar-pelajar kita di Google Meet dan juga mereka yang berada di rumah untuk topik yang kita belajarkan pada hari ini berkenaan dengan klasifikasi perniagaan. Silakan cikgu. Cik Lina cakap dulu. Okey, apa yang kita belajar tadi, bila sebut je klasifikasi perniagaan, kamu kena ingat dua perkara, iaitu yang pertama apa tadi Cikgu Hamzi yang kita belajar? Saiz dan juga sektor. Okey, kemudian yang kedua kita belajar adalah skala perniagaan. Dan pelajar ingat skala tu bukanlah saiz. Sebab bila sebut skala, saiz. Skala tu maksudnya sejauh mana perniagaan kita tu boleh pergi jauh. Dan kamu ingat bila skala dia mesti domestik ataupun antarabangsa. Bila sebut je skala, ingat airport. Domestik, antarabangsa. Ya, betul. Okey. Itu dia. Cikgu Baik, Hamzi? itu dia. Terima kasih Cikgu Lina. Seterusnya Cikgu Hamzi silakan. Dan saya ingatkan kepada pelajar Google Meet dan juga pelajar-pelajar di rumah, inilah bab 1 tingkatan 4. Kukuhkan dulu asas untuk bab 1 tingkatan 4. Apabila bab 1 ini kita kuasai dengan baik, akan lebih mudahlah untuk kita belajar topik-topik yang berikutnya. Terutamanya pelajar-pelajar yang fokus untuk SPM pada tahun ini. Jadi bab 1 ni jangan pandang rendah. Dia banyak fakta sebenarnya bab 1 ni. Cuma faktanya mudah untuk kita ingat. Jadi macam mana nak ingat? Perlu banyak buat latih to be. Kelapangan masa yang ada, sama ada kamu belajar di sekolah secara PDPC ataupun PDPR, teruskan buat pembelajaran kerana pembelajaran itu ialah untuk seumur hidup kita. Itu dia. Yang paling penting cikgu, tidak ada yang mustahil cikgu. Betul. Dalam pembelajaran macam cikgu cakap tadi, tak susah. Baik, terima kasih banyak Cikgu Hamzi dan juga Cikgu Lina. Selamat Hari Guru sekali lagi. Boleh ke kami nak buat ucapan untuk rakan-rakan kami di luar sana? Boleh cikgu, silakan cikgu. Saya persilakan Cikgu Lina. Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan guru di Malaysia. Selamat Hari Guru. Jom kita terus mendidik anak bangsa kita untuk lebih maju dan berjaya serta mendidik modal insan ini untuk menjadi yang lebih cemerlang dan berakhlak mulia. Itu dia. Baik, terima kasih. Silakan Cikgu Hamzi. Okey, panjang sikit tapi saya try lajulah. Silakan. Okey.
Terima kasih dan selamat Hari Guru saya ucapkan kepada semua guru-guru saya daripada SK Sirusa Port Dickson, SMK Pedas, Rembau, SMK Syekh Haji Muhammad Said Seremban, lecturer Universiti Utara Malaysia, rakan-rakan guru, rakan-rakan sebilik, Cikgu Hafiz, Cikgu Ain, ramai lagi nak sebut, Cikgu Yazid, Cikgu, ramai lagi. Wah, penuh Tapi, cikgu. Apa yang saya nak cakap untuk semua rakan-rakan guru, teruskan mendidik walaupun cabaran masa kini sama ada secara PDPC ataupun PDPR. Apa yang kita perlu buat ialah penambahbaikan kaedah pengajaran, kaedah pedagogi kita supaya apa yang kita sampaikan bukan saja kita melahirkan pelajar yang cemerlang akademik, malah kita boleh membentuk pelajar yang sasiah yang terpuji. Baik, itu dia. Terima kasih banyak Cikgu Hamzi dan juga Cikgu Lina atas kesudian bersama dengan kita pada pagi ini. Macam kita kata tadi, gaya-gaya juga, tapi ilmu jangan dilupa, pelajaran jangan ditinggalkan. Baik, terima kasih juga rakan-rakan saya daripada SMK Raja Jumaat Port Dickson dan juga SMK Tinggi Kelang Selangor kerana sudi bersama dengan saya pada pagi ini. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana kerana akan ada lagi subjek-subjek lain yang kita nak belajar untuk teras Didik TV KPM. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Cikgu doakan semoga masih bersemangat untuk mencari ilmu dan norma baharu. Perniagaan. Mengapakah kita belajar perniagaan? Adakah tujuannya untuk mendesak semua orang menjadi usahawan? Tidak. Sebenarnya perniagaan mengajar kita tentang persekitaran perniagaan dan juga bagaimana menguruskan sesebuah perniagaan dengan baik. Kita mungkin akan jadi seorang pekerja dan mungkin juga akan jadi seorang majikan. Contoh dalam bab 1, kita akan mempelajari tentang tujuan dan juga pemilikan perniagaan. Selama ini, kalau kita keluar, kita akan nampak perniagaan itu sama. Tapi setelah mempelajari bab 1, kita akan mengetahui setiap perniagaan itu mempunyai pemilikan yang berbeza-beza. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana menentukan saiz dan skala bagi sesuatu perniagaan. Apa yang menarik tentang subjek perniagaan di peringkat SPM? Nak tahu? Ada dua perkara yang menarik tentang subjek perniagaan di peringkat SPM. Yang pertama, ada banyak sangat peluang-peluang pendidikan yang berkaitan dengan perniagaan di universiti-universiti swasta maupun universiti-universiti awam. Jadi apabila anda mengambil subjek perniagaan di peringkat SPM, anda boleh menyambung terus jurusan perniagaan di universiti-universiti swasta maupun universiti awam. Okey, perkara yang kedua, apabila anda mengambil subjek perniagaan itulah, anda sebenarnya menyediakan diri untuk menjadi seorang peniaga ataupun usahawan. Ilmu-ilmu yang terdapat di dalam subjek perniagaan ini anda boleh gunakan sebagai platform untuk memulakan perniagaan secara kecil-kecilan dan ianya percuma. Okey, jadi apa tunggu lagi? Jom kita ambil subjek perniagaan.